Didik TV KPM. Bersua kembali dalam Sukses SPM 2022. Hari ini kita belajar tentang menservis motosikal bersama dengan jurubahasa kita Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim dan juga Cikgu Muhammad Ilyas Imam. Okey Cikgu, untuk segmen ini apakah yang akan kita fokuskan? Baik, jadi masih bersama kita iaitu Syafi, Izzat, Hamizan dan juga Haris. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada penggunaan dan juga penyelenggaraan alatan, yang mana dalam topik ini pelajar dapat menerangkan kaedah penggunaan dan juga penyelenggaraan alatan dan mesin berdasarkan standard pengeluar. Okey, kita teruskan. Okey, alat yang pertama iaitu alat umum, iaitu set spana, yang mana ianya berfungsi untuk memegang, melonggar dan juga mengetatkan nut dan bol. Okey, jadi kalau kita nak buka ataupun longgarkan nut, kita mesti menggunakan alatan ini. Okey, kalau tak ada alatan ini, kita guna alat selain daripada yang dinyatakan, maka ia telah tidak mematuhi SOP ataupun tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Okey, terdapat pelbagai bentuk dan jenis seperti spana hujung terbuka, spana gelang, spana gabung, spana boleh laras dan juga sebagainya. Okey, berdasarkan pada gambar rajah, pelajar dapat lihat gambar spana hujung terbuka tu dan juga spana gelang. Baik, pastikan penggunaan set spana ini mengikut saiz dan arah pusingan yang betul bagi memastikan tidak berlaku kerosakan pada nut dan bol. Jadi, pelajar mesti tahu apabila hendak mengetatkan atau melonggarkan bol dan nut, mesti yang pertama tahu daripada segi saiz. Okey, saiz bol dan nut itu saiz apa? Jadi mesti menggunakan spana yang saiz yang betul. Kemudian mesti juga tahu pusingan yang sepatutnya. Kalau nak melonggar, sama ada dia melawan jam ataupun mengikut arah pusingan jam. Jadi kena tahu arah pusingan yang betul, mengetat ataupun melonggar. Seterusnya set soket. Okey, yang mana set soket ini juga digunakan bagi membuka dan juga mengetatkan bol dan nut. Okey, set soket ini juga dia mempunyai keistimewaan, iaitu ianya dapat membuka nut yang berada di dalam lubang. Kerana apa? Kerana set soket ini dia terdiri daripada pelbagai jenis. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang fleksibel dan juga ada yang boleh digunakan sebagai penyambung. Okey, set soket ini digunakan bersama giar sehala, iaitu dipanggil sebagai ratchet untuk melakukan putaran. Baik, yang berikutnya kita lihat alat umum yang seterusnya iaitu set pelayar, iaitu pelayar muncung tirus yang digunakan bagi memegang komponen yang kecil dan juga membentuk komponen. Seterusnya pelayar gabung yang digunakan bagi mencengkam dan juga memotong, dan yang seterusnya pelayar cengkam yang digunakan bagi memegang komponen, dan yang terakhir pelayar seklip yang digunakan bagi membuka seklip ataupun klip yang terdapat pada motosikal. Baik. Seterusnya kita lihat set tukul. Terdapat jenis tukul kepala bulat, tukul kepala plastik, tukul kepala tembaga dan juga tukul kepala getah. Jadi setiap penggunaan tukul ni mesti bergantung kepada bahan apa yang kita nak gunakan. Okey, contohnya kalau macam pemasangan bahagian enjin, kita tak sesuai gunakan tukul kepala bulat tu. Kerana apa? Dia mungkin akan menyebabkan lekukan pada bahagian komponen enjin. Jadi kita gunakan tukul kepala plastik ataupun kepala getah. Itu yang lebih sesuai. Seterusnya, alat umum yang berikutnya ni iaitu set pemutar skru, yang mana terdapat pemutar skru jenis mata Philip dan juga jenis mata rata. Dan terdapat juga screwdriver ataupun pemutar skru yang kecil yang dinamakan sebagai stubby. Okey, stubby screwdriver yang mana ianya boleh digunakan pada bahagian yang sempit. Okey. Alat berikutnya iaitu alat mengukur. Okey, dah biasa kita lihat pembaris keluli yang mana kita gunakan untuk mendapatkan ukuran ataupun kita membuat garisan yang lurus. Okey, terdapat dua ukuran di pembaris keluli ini iaitu jenis metrik dan juga inci.
Alat seterusnya iaitu angkop vernier yang mana ianya digunakan untuk mengukur tebal, panjang dan kedalaman benda kerja serta mengukur diameter luar dan diameter dalam silinder pada ketepatan 0.05 hingga 0.02 mm. Okey, angkop vernier ini juga mempunyai dua skala iaitu skala utama dan juga skala vernier. Alat seterusnya micrometer, ianya lebih tepat daripada angkop vernier. Kerana apa? Kerana ia dapat memberi ketepatan sehingga 0.01 mm. Jadi nilai dia ataupun ketepatan dia lebih tinggi, lebih tepat. Okey, tolok perasa digunakan untuk mengukur celahan atau kelegaan sesuatu permukaan. Yang mana kita nak tahu kelegaan pada komponen enjin, kita boleh guna tolok perasa kerana pada setiap bilah dia mempunyai ketebalan yang berbeza dan juga terdapat ukuran bagi setiap ketebalan tersebut. Okey, contohnya dalam kerja bahagian atas silinder kita akan menetapkan kelegaan pada injap nak dapatkan dia punya kelegaan ataupun clearance yang sesuai. Alat seterusnya tolok teleskopik, ianya digunakan bagi mendapatkan diameter dalaman silinder. Okey, ianya digunakan bersama angkop vernier ataupun micrometer untuk mendapatkan ukuran. Seterusnya, perengkuh daya kilas yang mana alat ini sangat berguna untuk kerja mengetatkan dan menguncikan nut dan bol mengikut tahap dan juga kadar yang sesuai. Ianya juga mempunyai ukuran pada batang pemegang supaya kita boleh tentukan atau setkan berapa ukuran yang kita nak tetapkan supaya daya kilas dia berdasarkan pada standard yang telah ditetapkan. Okey, kita jangan salah guna perengkuh daya kilas kerana apa? Ianya hanya digunakan bagi mengetatkan sahaja. Kita tidak boleh gunakan dia seperti ratchet untuk membuka. Kerana apa? Itu akan merosakkan perengkuh daya kilas ini. Okey. Seterusnya alat menguji iaitu tolok mampatan. Ianya digunakan bagi menguji mampatan di dalam enjin. Okey, kita nak tahu berapa dia punya tekanan dalam enjin tersebut, inilah alat yang kita gunakan. Seterusnya tolok dial yang digunakan bagi menguji kerataan dan juga kehausan permukaan. Hidrometer ianya digunakan untuk menguji ketumpatan bandingan elektrolit iaitu air bateri. Dengan menggunakan alat ni kita tahu sama ada elektrolit tu masih ada kuasa lagi ke ataupun dah lemah, yang mana kalau lemah kita boleh lakukan kerja pengecasan. Seterusnya meter pelbagai ianya digunakan untuk menguji keterusan dan mengukur nilai voltan dan juga rintangan. Okey. Kalau dalam motosikal ni kadang biasa kita guna nak menguji keterusan lah. Tu kita kata tadi kalau kita sambung pada kabel, sekiranya ada keterusan, kalau ada buzzer ataupun dia ada jarum, dia akan menunjukkan bacaan. Maksudnya ada keterusan pada litar ataupun kabel tersebut. Baik, seterusnya kita lihat alat menanda. Yang pertama iaitu jangka tolok, iaitu yang digunakan bagi menanda garisan bulatan ataupun lengkung. Okey, yang kedua iaitu penanda pusat, iaitu menanda titik pada benda kerja. Selain pada itu, penanda pusat pun dia digunakan untuk memandu mata gerudi. Okey. Yang ketiga, penggarit yang digunakan bagi menanda garisan pada bahagian logam. Dalam kerja logam kita gunakan penggarit. Sebab penggarit ni dia dibuat daripada bahan logam juga dan juga kuat. Jadi bila kita buat garisan pada benda logam, ianya akan meninggalkan kesan. Okey, kaedah penyelenggaraan bagi alat menanda ini, kita gunakan mesin pencanai ataupun mesin canai bagi mendapatkan sudut mata yang dikehendaki. Kita boleh canai balik, kita tentukan balik sudut mata pada alat menanda ni. Kemudian pastikan mata penanda pusat sentiasa bersudut 60 darjah dan pastikan alat dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Okey, kemudian kita lihat pula pada alat memotong. Yang pertama, gergaji besi digunakan bagi memotong benda kerja dan pastikan gergaji digunakan dengan bahan yang hendak dipotong. Okey, gergaji sesuai lah. Contohnya, mata gergaji besi terdapat saiz 18, 24, 32. Jadi berdasarkan pada kekerasan bahan yang kita hendak potong, kita tahu mata gergaji saiz apa yang kita perlu gunakan. Okey, kaedah penyelenggaraan pada gergaji besi, kita bersihkan selepas menggunakannya dan disimpan di tempat yang disediakan. Okey, kerja pembersihan biasanya kita lakukan dengan kaedah kita lapkan sahaja
alat-alat kita ni dengan menggunakan kain yang bersih. Okey, alat memotong kedua, kikir, digunakan bagi memotong dan meratakan permukaan kerja. Selain itu, ianya juga boleh digunakan bagi membentuk hasil kerja. Kaedah penyelenggaraan dia iaitu dengan membersihkan permukaan kikir dengan menggunakan brus dawai dan selepas itu kita simpan di tempat yang sesuai. Okey, kemudian pahat sejuk, ianya digunakan untuk memotong permukaan logam. Okey, kaedah penyelenggaraan dia, kita lakukan kerja mengasah mata pahat apabila perlu dan canai kepala pahat yang bercendawan. Seterusnya, set pemenang, ianya juga digunakan untuk membuat alur benang ataupun thread. Okey, kaedah penyelenggaraan dia, kita bersihkan mata set pemenang dengan brus dawai dan simpan di bekas penyimpanan yang betul supaya mudah untuk kita gunakan semula selepas tu. Okey, kemudian kita lihat pula alat khas. Yang pertama iaitu magneto pula yang digunakan bagi menanggalkan magneto daripada aci engkol. Kemudian bearing puller separator yang digunakan bagi memisahkan galas pada aci engkol. Yang ketiga, crankcase splitter yang digunakan untuk memisahkan kotak engkol. Dan yang keempat, valve spring compressor digunakan untuk menanggal dan memasang injap pada kepala silinder. Okey, alat yang terakhir iaitu chain cutter digunakan bagi memotong rantai. Okey, semua alat ini perlu dibersihkan selepas digunakan dan disimpan di tempat yang sesuai. Gunakan juga bekas penyimpanan yang telah dibekalkan. Okey, baik. Jadi itulah penggunaan dan penyelenggaraan alatan yang akan kita gunakan. Baik, cikgu, kita lihat seketika boleh ke, cikgu? Baik, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM